Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia serta inayahnya. Kita dapat sekali lagi buat live melalui Facebook saya dalam tazkirah Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam telah pun kita membincangkan ayat yang pertama dalam surah Al-Isra'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjid Al-Aqsa telah kami berkati sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami dapat perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Barangkali ada yang berkata, Ustaz, kita tak berganjak daripada ayat yang satu, Ustaz. Lamanya dah hari keempat kita masih lagi bincang ayat yang pertama. Begini, dia bukan banyak mana kita nak habiskan ayat, banyak mana ayat kita nak petik ataupun kita nak sentuh. Yang penting sejauh mana kita dapat mentadabbur sesuatu ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tuntas, dengan pahaman yang betul. Bukan sekadar ayat itu disebut, di-quote, tetapi kita cuba berusaha untuk faham sedalam mungkin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita dah bincang mengenai keberkatan bumi Al-Aqsa dan persekitaran bumi Al-Aqsa. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Masjid Al-Aqsa dan persekitarannya adalah bumi yang diberkati sampai bila-bila. Keberkatan yang bersifat mutlak. Allah tak akan tarik dah keberkatan itu, sebab Allah dah janji bahawa bumi itu bumi yang diberkati. Bukan saja bumi itu diberkati, penduduknya juga diberkati, tanam-tanaman di situ berkati, binatang yang di situ juga diberkati. Jadi keberkatan yang menyeluruh, yang bersifat syumul, bersifat mutlak, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebab itu sayogialah bagi mereka yang duduk di bumi Syam, sayogialah mereka yang duduk di bumi Palestin, sayogialah orang yang duduk berhampiran dengan Masjid Al-Aqsa, sayogialah mereka yang berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan keberkatan dapat dikecapi dan keberkatan membawa makna yang mendalam, iaitu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, dan diperlihatkan sepanjang perjalanan itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak riwayat-riwayat yang disebut dalam bentuk ahad yang memberitahu kita peristiwa-peristiwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat. Ada di sana beberapa sarjana atau beberapa orang ataupun pihak-pihak tertentu yang cuba pertikaikan keabsahan riwayat-riwayat dalam Isra' dan Mi'raj. Saya tak nafikan kebanyakan riwayat yang menceritakan perihal-perihal yang Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat, kebanyakannya hadis ahad. Namun demikian itu tidak menafikan keperluan kita percaya dan keperluan kita meyakini, kerana adanya unsur-unsur yang signifikan dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Maksudnya hadis-hadis itu tidak berdiri dengan sendiri. Hadis-hadis itu juga disokong dengan ayat-ayat Al-Quran mengenai balasan, mengenai
Contohnya, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Allah ceritakan bagaimana orang makan harta anak yatim umpama orang makan api daripada api neraka. Kan Nabi lihat dalam perjalanan itu, Nabi diperlihatkan bagaimana orang yang makan harta anak yatim, dia makan bara api neraka, dia makan masuk di mulut, keluar ikut belakang. So dia ada signifikan, dia ada keberkaitan di antara apa yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi lihat ni dengan ayat-ayat Al-Quran. Bukan setakat itu saja. Saya sebut juga bagaimana Islam itu agama fitrah, agama yang secocok dengan hati perut manusia, agama yang sewajarnya dianuti oleh seluruh manusia. Sebab kalau manusia mencari agama lain untuk dijodohkan pada diri dia, pastinya dia tidak akan bertemu dengan kemuncak ketenangan. Saya sebut semalam ayat fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Agama Islam adalah agama yang secocok dengan fitrah manusia. Kalau manusia cari agama lain, dia tidak secocok dengan fitrah. Dia macam kita buat bangunan tak sempurna. Kita buat sesuatu inovasi, kita cipta sesuatu benda, dia ada kekurangan, kecacatan. Sebab ada benda yang tak kena. So manusia pun begitu juga. Dia yang paling jodoh dengan roh manusia, dengan jasad manusia adalah Islam. Cuba tuan-tuan lihat dalam selepas surah Al-Isra ni, surah Al-Kahfi kan, 7 pemuda kan yang mendiami gua yang disebut sebagai Ashabul Kahfi. 6 orang daripada istana, seorang lelaki adalah daripada pengembala kambing. 6 pemuda itu daripada istana, seorang pemuda adalah pengembala kambing. Jadi 7 orang. Saya nak kita sama-sama perhatikan pemuda yang pengembala kambing tadi. Pengembala kambing, bila dia dapati 6 orang lelaki daripada istana yang berpakaian serba mewah, sedang menuju ke satu kawasan, pengembala kambing itu bertanya, "Ke mana kalian pergi? Ke mana kalian nak pergi?" "Kami nak pergi untuk mencari Tuhan yang sebenarnya." Pada masa tu, lelaki pengembala kambing tu kata, "Aku pun nak ikut sekali sebab aku pun nak cari juga Tuhan yang sebenarnya." Bukankah itu fitrah? Yang 6 orang daripada istana pun, dia telah menggunakan akal, kewarasan, ujungnya dia nak cari agama fitrah. Begitu juga dengan lelaki yang ke-7 pengembala kambing, dia pun nak cari agama fitrah. Sebab itu Imam Bukhari ada riwayatkan hadis, bila lelaki pengembala kambing menegur 6 orang pemuda yang sedang menuju ke satu kawasan yang hujungnya mereka bertemu dengan gua, Imam Bukhari sebut ruh arwahun mujannadah, idza ta'arafa iktalafa wa idza tanakara ikhtalafa. Roh manusia ini adalah tentera-tentera Allah. Roh saya, roh tuan-tuan, roh kita semua ni adalah tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Bila dia bertemu, dalam bahasa orang muda dia kata kamcing. Bila dia boleh kamcing, maka dia akan berkawan. Iktalafa, idza ta'arafa iktalafa, minat ta'aluf. Dia akan berkawan, dia akan cenderung, dia akan suka. Wa idza tanakara ikhtalafa. Kalau dia tak boleh masuk, tak boleh kamcing, dia jumpa saja roh ini tak boleh jumpa dengan roh orang tu, maka dia akan jadi apa? Memberontak, tak mau jumpa. Kita biasa jumpa tak? Ada orang kita jumpa first time, kita nak jumpa lagi. Seronok lah jumpa dia. Kalau jumpa dia rasa macam seronok lah. Kalau boleh jumpa dia lagi, Allah bestnya. Ada orang kita jumpa first time, kalau boleh kali kedua kita tak nak jumpa dia. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan menghukum ataupun membuat sesuatu justifikasi. Tapi saya nak beritahu bahawa roh manusia ini adalah tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila dia kenal, dia akan rasa ngam. Dia akan boleh kawan. So kita nak cari roh-roh yang boleh berkawan dengan kita. Mudah-mudahan roh-roh kita ni, dia sebenarnya kita tak kenal pun, roh kita dia boleh kenal. Luar biasa kan? Roh ini boleh kenal antara
satu sama lain. Sebab roh ni semua pernah duduk satu tempat, kan? Kemudian ditiupkan roh pada individu-individu yang berbeza. Bila dia kenal ni, dia rasa seronok. Mudah-mudahan roh kita ni roh yang baik. Jangan pula kita jumpa orang, bila orang next time kita kalau boleh tak nak jumpa, kita rasa roh kita bagus, roh orang tak bagus. Salah lah. Barangkali roh orang tu yang bagus, roh kita yang belum bagus lagi. Yang kita nak berusaha supaya roh kita pun jadi roh yang baik. Sebab itu dia nak kaitkan juga dengan, sebab itu kita nak kaitkan juga dengan proses penyucian jiwa, yang mana dia proses membersihkan hati sanubari manusia supaya roh kita turut ikut bersih. Begini saudara, saya bila tengok qalb ini disebut banyak kali dalam Al-Quran, hujungnya saya buat satu kesimpulan. Saya buat kesimpulan yang dipanggil kesimpulan awalan, belum muktamad lagi, kesimpulan awalan. Saya mendapati bahawa roh manusia ini adalah tempatnya di qalb, dalam jantung. Sebab itu kalau roh ni, jantung manusia itu baik, kalau qalb manusia itu baik, maka baiklah seluruh tubuh badan. Maka kalau rosak, dia rosak seluruh tubuh badan. Kita boleh jumpa manusia yang brain damage. Brain damage ni mungkin dia kena stroke ataupun disebab-sebab tertentu oksigen tak sampai kat brain, kat otak dia. Dalam beberapa minit otak dia boleh mati, tapi jantung dia masih hidup. Orang ini doktor akan cakap dia hidup dalam mati. Maksudnya orang tu hidup sebab jantung dia masih berdenyut, tapi brain dia sudah mati. So dia mati dalam hidup. Ada orang kategori kedua, brain dia hidup, jantung dia mati. Dia confirm mati. Confirm mati. Sebab itu Nabi Ayub, Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Bila Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, aku telah ditimpa sesuatu, ataupun dia kata macam dia sakit lah, dia pun tak confirm. Satu, keduanya bahasa Nabi-Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala bahasa yang sangat berlapik. Mereka tak mengadu direct, Tuhan aku ni sakit, sembuhkanlah aku. Tak, Tuhan aku ni macam ditimpa sesuatu. Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang, Engkau adalah Tuhan yang maha pemurah, Engkau adalah Tuhan yang beri penyembuhan. Aku pun tak pasti apa benda ni, jadi aku serahkan kepada Engkau. Betapa cantiknya bahasa para anbiya war rusul dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita nak lihat kenapa? Kerana kita nak bersihkan jiwa kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, ya, banyak benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat. Banyak kali kita dah dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat sepanjang perjalanan baginda ke Sidratul Muntaha. Hari ini saya akan berhenti sampai ayat yang 1, dan besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk dalam peristiwa Mi'raj. Kita berhenti Isra, kita akan sambung pergi Mi'raj. Tapi ada hujungnya penghujung ayat ni kita nak tafsirkan dulu. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Cuba tuan-tuan perhatikan. Innahu huwa as-sami' al-basir. Ada berapa taukid? Taukid ni adalah uslub pengukuhan sesuatu kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sudah taukid. Sesungguhnya, datang pula nya. Dia, sesungguhnya, nya itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Huwa, sudah taukid, dialah. Ada berapa dah? 2. As-sami', ada alif lam. Ulama kata alif lam juga taukid, pengukuhan. Al-basir, al-basir, Tuhan yang maha melihat. Kemudian datang pula dalam sirah tafdil. Sirah tafdil ataupun sirah mubalaghah. Minta maaf saya, sirah mubalaghah. Maksudnya as-sami' al-basir itu adalah uslub yang menggambarkan ataupun memberi erti
Tuhan itu sangat-sangat luas pendengarannya. Tuhan itu sangat-sangat luas pendengarannya dan juga penglihatannya. So datang berapa taukid? Pertama sekali, innahu huwa as-sami', alif lam taukid. As-sami' datang dengan sirah mubalaghah, juga taukid secara tidak langsung, sangat-sangat mendengar. Bukankah itu taukid? Alif lam yang berikutnya pula, alif lam al-basir, alif lam taukid yang keempat, al-basir, basir, Tuhan yang sangat-sangat luas penglihatan, perhitungan, perhatiannya. Bukankah itu juga satu taukid, pengukuhan? So ada berapa pengukuhan di situ? Innahu huwa as-sami' al-basir. Ada enam pengukuhan di situ. Tuhan nak beritahu something yang very, very important. Suruh manusia ini betul-betul perhatikan apa penghujung ayatnya. Selepas Nabi SAW turun daripada Sidratul Muntaha dengan membawa hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, solat 5 waktu sehari semalam, sampai subuh di bumi, pagi dah ada solat subuh di Masjidil Haram. Kemudian berita itu Nabi sampaikan kepada penduduk Mekah. Abu Jahal telah dengar lebih awal daripada Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bila Abu Jahal dah dengar, Abu Jahal Abu Jahal tak boleh percaya, tak boleh terima. Of course lah, dia sampai bila pun benda yang paling senang pun dia tak boleh percaya. Ini kan pula benda yang susah untuk akal dia terima kan. Dia tak percaya, tak apa. Dalam satu perjalanan selepas Abu Jahal jumpa Nabi Muhammad SAW di masjid, Abu Jahal berjalan, Abu Jahal terserempak dengan Abu Bakar. Abu Jahal tanya dekat Abu Bakar, Bakar, kau dengar cerita belum? Abu Bakar kata, cerita apa pula ni? Cerita mengenai sahabat engkau, malam tadi dia pergi Baitul Maqdis, kemudian dia pergi naik langit, jumpa Tuhan, pagi ni dah ada kat bumi. Abu Bakar tanya, siapa yang cakap? Sahabat engkau lah, Muhammad, kawan kau Muhammad. Abu Bakar sebut, kalau Muhammad yang cakap, lebih daripada itu pun aku percaya. Kalau Muhammad yang cakap, lebih daripada itu pun aku percaya. Allahu Akbar. Selayaknya Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, seorang yang sangat-sangat membenarkan. Belum jumpa Nabi lagi. Kalau orang lain agaknya, siapa cakap? Muhammad. Ya ke? Betul ke? Okey, tak apa. Aku cek dengan Muhammad nanti. Tengok macam mana. Ya, pelik juga cerita Muhammad ni. Tak ada, Abu Bakar tak cakap begitu. Abu Bakar kata, kalau Muhammad yang cakap, lebih daripada itu pun aku percaya. Letak mana Abu Jahal? Muka Abu Jahal letak mana? Kan kalah dia orang dengan Abu Bakar. Sebab itu ulama sebut Abu Bakar ni, kalau iman dia diletak sebelah neraca, iman Abu Bakar sebelah neraca dan iman seluruh manusia ni sebelah neraca lain, timbang antara dua. Iman seluruh manusia ini dengan iman Abu Bakar ditimbang. Kalau ditimbang, nescaya iman Abu Bakar lebih berat daripada iman kita semua, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu diberi gelaran As-Siddiq, yang sangat-sangat membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang dua yang keluar daripada Islam selepas mendengar cerita itu. Ada sekumpulan manusia yang rasa tak boleh terima, mereka tinggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam mereka tinggalkan. Yang tu kita akan perhalusi esok. Kita lihat lagi, kenapa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, lihat apa respon orang dalam peristiwa Isra Mi'raj ni. How do people respond? How they react with cerita Isra Mi'raj ni. Ada yang terima, ada yang tolak. Bagaimana? Ada yang ragu, ada yang tangguh, beriman, apa? So macam-macam keadaan kan? So Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apa respon-respon dia. Semua itu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala menghitung apa saja yang orang bercakap mengenai peristiwa Isra Mi'raj dan apa saja yang manusia lakukan. Allah Maha melihat. Selain daripada itu, most important, beri perhatian. Innahu huwa as-sami' al-basir. As-sami', Tuhan yang Maha mendengar. Al-basir, Tuhan yang Maha melihat. Soalan saya,
kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat FB saya. Kenapa As-Sami' dulu sebelum Al-Basir? Kenapa As-Sami' sebelum Al-Basir? Mungkin ada yang kata, Ustaz, ikut Allah lah, Allah nak firman As-Sami' ke Al-Basir ke Al-Alim ke Al-Hakim ke. Itu saya pun tahu. Kalau kita meletakkan ikut Allah lah Ustaz, ikut Allah, itu malas nak fikir, malas nak mengkaji, malas nak selidik, malas nak belajar. Kita tak mau ayat-ayat begitu. Sebab saya selalu sebut, mustahil dalam Al-Quran ini Allah datangkan satu kalimah, satu huruf tanpa ada di situ signifikan atau hikmah atau sesuatu rahsia yang tersurat maupun tersirat. As-Sami', Tuhan yang maha mendengar. Al-Basir, Tuhan yang maha melihat. Soalan saya, kenapa As-Sami' dulu sebelum Al-Basir? Baik, begini. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku di siang hari ke di malam hari? Ya, betul. Berlaku di malam hari. Baik. Di malam hari, manusia banyak mendengar atau banyak melihat? Antara dua benda tu, mana yang lebih? Dengar lebih ke lihat lebih? Malam. Betul. Dengar lebih kan? So Tuhan kata dengar. Benda tu berlaku di malam hari. Kamu dengar, kemudian kamu lihat kebenarannya. Indah kan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya sebut, dia tidak datang dengan sia-sia atau tidak datang tanpa sebarang sebab. Semuanya ada sebab, semuanya ada hikmah di sebalik perkataan-perkataan. Allah nak beritahu, wahai manusia, peristiwa Isra Mi'raj berlaku di malam hari, maka dengar peristiwa itu. Sebab malam manusia banyak dengar daripada melihat. Innahu huwas sami' al-basir. Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita tangguhkan dulu tazkirah kita untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung di esok hari. Tuan-tuan, di penghujung ini saya ingin mohon jasa baik tuan-tuan terus stay at home. Jangan banyak keluar, jangan banyak berjumpa dengan orang. Sebab saban hari saya, kawan-kawan ada yang forward dekat saya gambar-gambar tertentu, ada setengah kawasan di jalan raya, jalan jadi jam, manusia ramai, ada yang masih berkumpul, ada yang masih bertemu. Jadi kita tidak tahu, sebab virus ini adalah satu virus yang dia punya react tu lepas 6 jam, 9 jam dia boleh hidup, dan dalam 14 hari baru kita akan lihat kesannya. Jadi semua ini kita khawatir tanpa kita sedari kita telah mengundang. Oh, mungkin kita dengar hari ini, kita dengar ya yang kena dekat mana kena dekat Sungai Buloh, ya kena dekat mana, kena dekat Johor. Kita rasa macam jauh daripada kita. Tuan-tuan, sudah kena. Saya duduk di Bandar Seri Putra, rumah saya ini di kawasan Bandar Seri Putra. Sudah ada kes di Sungai Ramal. Sudah ada kes-kes yang tidak jauh daripada rumah saya. Sudah ada kes yang lebih kurang dalam 7-8 km daripada rumah saya. Untuk dia, dari hari itu saya dengar 70 km, sekarang tinggal 7 km. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus dilindungi daripada malapetaka. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kebijaksanaan, kita boleh fikir, kita boleh bertindak. Oleh yang demikian, patuhlah kepada arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Kadang-kadang saya rasa macam geram. Elok juga kalau dapat dilaksanakan peraturan macam, saya tengok ada kawan share kat saya video daripada polis ke India, polis dekat China. Nampak orang dia pukul dengan kayu, dia belasahnya orang, suruh balik tak tentu pasal. Kita diberi hak keluar, boleh pergerakan kita terhad. Kita boleh keluar seorang saja dalam sebuah kereta, pergi beli barang, balik. Itu pun pergi mestilah dalam keadaan kita tutup, pakai mask kan, kalau boleh bersarung tangan, balik tinggalkan pakaian di luar, kemudian kita gunakan dengan sanitizer, cuci tangan, lepas tu cuci mandi, bersihkan badan. So semua ini adalah proses-proses untuk melindungi diri kita dan juga ahli keluarga kita. Sayangilah orang-orang yang berada di sekitar kita, tuan-tuan, adik-beradik kita, anak beranak kita, sanak saudara kita, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. InsyaAllah kita bertemu lagi esok kalau panjang umur dalam peristiwa Mi'raj pula. Kita akan pindah ke surah An-Najm, surah
bintang. Temu janji kita esok pukul 8 malam bersama saya, Muhammad Farid Rawi bin Abdullah. Yang itu, jaga diri elok, rehat cukup, baca Quran, banyakkan doa, banyakkan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.